Assalamualaikum dan selamat malam, welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan untuk hari ni dan pergerakan yang akan datang. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market dulu untuk review market secara keseluruhannya untuk hari ini. So market cap berada di 1.1 trillion, bawah daripada 1.2 trillion. We expected kan untuk first target kita di 1.2, dah pun sampai. So bila berlaku pengurangan, kita hari ni pengurangan sebanyak 6%. Yang mana kita tengok harga hari ni price Bitcoin jatuh di bawah 30k. Dah macam tu juga expected, dah pun akan berlaku. Sebab apa? Kita nampak market cap akan melakukan kejatuhan. So tengok ni volume meningkat dengan banyak hari ni. Sebab apa? Ada transaksi banyak lah, jual beli dalam market banyak ni, which kita tengok 37.28%. Sebab tu kita tengok ada pergerakan yang besar dalam market untuk di dalam Bitcoin. Daripada harga 31 bawa drop sampai ke 30, which kita akan ada buat satu candle yang besar lah. Sebab apa? Volume yang tinggi. And then dominant terus melakukan peningkatan 46.6 tu, which macam cakap juga, jika dominant melakukan peningkatan, market gap jatuh, kita akan tengok harga BTC jatuh. So guys, let's go, kita tengok review harga coin semasa. So Bitcoin berada di bawah 30k, 29.6k. So which kita tengok perjatuhan untuk ni 5%. So untuk Ethereum kembali balik macam cakap 1.7 dekat kawasan box support, permulaan box support dalam 1.7. Ingat box support tu besar dalam 1k ke 1.7k, which is expected tu kalau sekiranya Bitcoin jatuh dalam 20k, kita akan nampak Ethereum akan bermain dalam 1 ke ataupun 1.2k. So kita tengok Binance dah pun kembali masuk ke kawasan box support macam cakap dalam 280 ke 170 lah kawasan support dia. So price akan bermain kawasan tu, which is sekarang kita relax dulu sebab kita expect untuk crypto market akan jatuh lagi. So untuk segala pembelian kita akan hold dulu dan kita akan tunggu dia punya point kita punya point entry lah, terutama yang lebih tertumbuk lah di Bitcoin. Di altcoin senang je, anda tunggu bila altcoin tu melakukan diskaun almost 80 ke 90%, tu anda boleh mula buat DCA ataupun buy sikit bila kita tengok harga altcoin tu, contoh altcoin maybe Cardano ataupun altcoin lain WeChain ke apa, tengok sekiranya dah berlaku pengurangan hanya 80 ke 90% diskaun, penurunan daripada all time high, time tu kita boleh buat start dollar cost average. Nanti tu akan tunjuk kecil lebih detail. So untuk Binance tu juga dah masuk balik. Cardano pun hampir masuk. Macam Cardano macam cakap, kita kawasan support adalah $1 ke 50 sen ataupun 60 sen dolar, which is dah pun sampai. Macam cakap, kita dah 1.2 expected akan sampai bawah 30k, dah pun sampai 1.2. So expected untuk price market akan jatuh ke 1 trillion, which kita tengok expected untuk Bitcoin akan jatuh around 20k, kemudian altcoin juga akan jatuh lagi banyak lah. So guys, kita akan pergi ke trend view untuk review market hari ni, apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku lagi di market. Adakah ada short recovery atau terus melakukan kejatuhan? Kita tengok di chart dan kita akan tahu. So pertama kali kita akan pergi ke total market cap. So total market nilai yang 4 hours. Alright, untuk sebelum ni kita ada satu monitor satu channel yang ini, rising channel untuk price target untuk sampai yang pertama di 1.2k dah pun sampai. Dan macam cakap sebelum ni, kiranya total market di bawah 1.2, expected probably kita akan sampai price dalam 30k. Nah dah pun berlaku. So, untuk price target ni kita boleh buang. So now kita price target yang kedua iaitu di 1 trillion, so which is expected price pun dah berlaku. Macam cakap untuk semalam price tu boleh lagi sekiranya berlaku kejatuhan dan sampai ke kawasan ini, kita expected untuk yang ni dah pun tak valid untuk kita monitor. So which hari ni dah pun tak valid untuk monitor. So which apa yang kita buat, kita akan delete untuk channel ni. Alright, channel ni dan yang ni pun kita akan delete. Alright, kontrol delete dulu. Delete. Kita akan renew balik kita punya strategi. So basically yang ni kita biar dulu. Sebab apa, inilah downtrend yang bawah. So which price dah pun break bawah. So expected kita tengok adakah price itu akan kembali balik ke atas atau tidak. So adakah price itu akan terus ini dah melakukan bounce ke bawah. So expected itu yang akan berlaku sebenarnya. Sebab apa, price dah pun break bawah ni dan dah pun break bawah low ni. Tu low yang akan dia pergi adalah next low adalah di kawasan ini, di 1.13 trillion. Boleh kita buat sini. Alright, so yang ni
Low expected price total market akan terus melakukan kejatuhan untuk sampai kawasan ni sebelum melakukan rebound balik ke atas untuk test balik yang 1.2 sebelum melakukan lagi kejatuhan untuk kita pada target 1.1. Sebab apa? Kita tengok kat sini store RSI sebenarnya, store RSI dah oversold. RSI ni pun dah oversold, so probably akan ada sideway pergerakan, ada sedikit kenaikan dan berlaku push another sampai ke one point ni, sampai ke lower ni, dan expected tu akan ada sedikit bounce ke atas ni. Saya pun bounce ke atas ni, expected kita akan bounce balik 1.2, kemudian barulah kita akan ada lagi satu release crash untuk kita punya price target di kawasan 1 trillion tu, which is expected je ni. Boleh akan ada sedikit rebound nanti di Bitcoin pun dia akan expected ada sedikit rebound. Cuma kita nak tengok sekarang ni ada potential sedikit lagi untuk kejatuhan untuk crypto market untuk sampai at least 1.1 trillion. So ini expected dalam pengurangan sebanyak untuk price ni sekarang dalam 3 ataupun 4% lagi untuk kejatuhan bawah sebelum kita ada buat sedikit recovery walaupun kita dah berada di oversold. So itu untuk total market cap. Dan kita tengok di dominant. Right, dominant price terus melakukan kenaikan ke atas, which is yang sepatutnya kita channel ni. So macam cakap sebelum ni kita boleh adjust je ni naknya jadi macam ni. So which is dia akan expected lebih kurang jadi macam ni. So which is kita akan follow yang ni lah. Follow yang ni, kemudian yang ini pun kita akan follow. Dan ini kita akan renew balik, kita akan buat. Boleh kita ambil yang ini. Right, kita akan cuba follow yang ini. Right, so ini dia akan lebih falling ascending wedge. So ascending wedge adalah pattern bearish, tu akan expected jatuh bawah. So kita tengok kita ada probably akan ada bounce ke atas, tapi kita tengok total market macam mana. Macam dekat tadi expected total market bila 1.1 kita ada bounce sikit 1.2. Boleh apa yang kita akan nampak kat sini ialah point of breaking. Right, sebelum melakukan lagi kenaikan, expected tu akan berlaku sikit rebound. So rebound tak banyak pun. So macam cakap berlaku sampai ni, kita tengok adakah berlaku kenaikan lagi kita tengok expected tu untuk ada sikit lagi kenaikan, tapi sikit je, kemudian ada satu bounce break bawah ni yang berlaku another ke atas, which kat sini baru kita expected akan ada Bitcoin hampir dalam 20k. So kita tengok adakah pergerakan tu akan jadi, kita akan monitor juga. So macam cakap sekiranya market dominan terus melakukan peningkatan, boleh je melakukan peningkatan walaupun 60% ke bawah, kita ada 40% ke atas. Sekiranya terus melakukan ke atas ni, kita akan expect lagi untuk Bitcoin jatuh dan market cap pun akan terus jatuh. So, kita tengoklah apa pergerakan semasa. Dan kita tengok untuk sini sebenarnya, untuk di coin di store RSI overbought. So expected akan berlaku sikit bounce ke bawah ni. Bila bounce ke bawah ni, kita akan nampak di market pun ada sikit recovery, dan kat Bitcoin pun ada sedikit recovery, small recovery sebelum melakukan another crash. Selanjutnya kita pergi ke coin Bitcoin. So kita akan tengok Bitcoin apa yang dah berlaku dan apa yang akan berlaku lagi. So ini Bitcoin USD. So ini chart zone. Alright, so sebelum ni macam cakap, kita ada berlaku channel ni, dan saya cakap inilah bullish channel expected untuk berlaku ke atas, tapi disebabkan market terlalu bearish, so market dah pun break pattern bullish. So bila cakap itu dua cakap, bila pattern break price break pattern bullish ke bawah, which is very bearish lah. So which is dah pun break ke bawah, so macam sama juga tadi dia akan delete juga, tapi yang ni kita boleh monitor untuk kemudian. Sebab apa? Kiranya price itu kembali balik melakukan ke atas, so kita ada probably untuk menaikkan kenaikan atas. So ini nanti later kita akan monitor balik. So yang ni kita delete dulu. Yang ini pun kita boleh, ini kita akan monitor sementara. Sebab apa? Macam cakap, expected untuk berlaku sedikit recovery. Bila recovery dan berlaku jatuh ke bawah untuk sampai di 1.8 ini. Dan untuk di Bitcoin dominant ni, sebab bila sini berlaku recovery, sini akan berlaku sikit jatuh ke bawah. So link lah, macam cakap, bila dominant naik, harga BTC jatuh, harga BTC jatuh, dominant jatuh, harga BTC akan naik. So kita nampak lah, orang kata synchronize antara kedua chart tu. So which is expected tu probably kat sini kita akan ada sedikit recovery sebelum Bitcoin melakukan another lower low lah, which is expected untuk sampai di 1.5 ni untuk 28 dalam keikutkan sini betul-betul di Fibonacci punya draw 28.8k dalam 28,769 ribu lah, 28,769. So expected untuk sampai di kawasan tu. Sebab apa? Kita ada lower low yang sebelum ni
inilah lower low yang kata shadow untuk sampai sini. So yang ini kita ambil expected betul-betul di kawasan 1 Fibonacci. So kita expected akan price akan berlaku untuk sampai ke kawasan ni dulu. Right, sampai ke kawasan ini, kemudian dia expected akan berlaku another rejection untuk ke trendline tadi. Betul cakap ni adalah trendline bearish. So bila break bawah ni akan ada bawah lagi. So dia expected akan price tu sampai sini. Adakah price itu akan terus ke 28 ataupun bound dulu sebelum melakukan ke 8. So expected price itu akan terus ke 28, kemudian bound dulu untuk sampai ke trend ni, and then inilah kawasan tu punya short. So tu akan ambil position short bila price itu bounce balik ke kawasan trend line ni. Untuk expected price tu jatuh ke dalam 26 1.2, and then dalam 26. So which is sebelum ni tu dah cakap kat mana tu punya kawasan 26 24. So yang ni hari malam ni tu akan tunjukkan secara tepat je. Anda boleh tulis kat mana apa nak check anda boleh monitor tu. Untuk 26 lah yang tepat lah di kawasan 26.659 ataupun senang cerita 26.666. So which is 26,659 ataupun 26,660 tu 24 adalah dia punya kawasan buy. Dia akan buy sedikit untuk spot, bukan leverage. Dia akan buy sikit untuk hold. Kemudian next buy tu adalah di kawasan dia 24 tu almost kat sini betul-betul hampir 24, 23,976. So senang cerita dia akan set terus 24 lah. Dekat sini probably dia akan set dalam 26,600. So dalam 26,600 dia akan set buy, dan kat sini pun dia akan set 24k untuk set buy. So set buy tu apa? Bukan untuk leverage, untuk spot. Mesti dia akan dollar cost average untuk kejatuhan bawah. And then next kawasan lepas 24 kat mana? Adalah lebih bawah dalam kawasan 20k, which is 20k tu kat mana? Kita tengok untuk sini dia ada 20k atau first dia akan cuba untuk dapat 20k. And then kemudian another position untuk buy sekiranya jatuh lagi bawah dia perlu berkit ialah di 2.6. Tapi tu tak expected akan sampai 26, tapi tu expected akan price tu probably akan sampai 20k dan berlaku bound ke atas lah. Tapi sekiranya ada momentum sebab apa, antara 20 dan 26 ni adalah orang kata support. Macam cakap kita ada support ni. So price dalam 26 ke 16k boleh lagi price bermain. So expected tu dia takkan jatuh sampai ke bawah ni sampai 26, tapi boleh lagi berlaku sekiranya jatuh 26 ni ada net position. Macam cakap tu ada position di 26 24 yang tu cakap tadi, right? Di kawasan ni tu cakap tadi price di kawasan ini, dan di kawasan 20 all time high 2017, dan sekiranya jatuh bawah lagi ialah di kawasan 2.6 di 16k. So adakah berlaku tak pasti, tapi sekiranya berlaku, apa yang Zul akan buat? Zul akan ambil opportunity untuk dollar cost average, itu buy untuk preparation untuk buran. Mesti Zul akan buy sedikit. Macam cakap Zul tak lock in tu, macam cakap Zul ada Zul expected untuk dalam sampai bulan 10 ni ataupun hujung tahun dalam bulan 10 dia expected untuk masukkan lagi dalam invest dalam Bitcoin saja. Untuk Bitcoin saja dalam 10,000 lagi untuk Bitcoin saja. So which dalam 10,000 tu dia tak buy all in semua, dia akan buy di setiap position ni lah, di 1.2 1.6 di 20k, kemudian 2.6. dan sekiranya jatuh lagi bawah ni tak masalah, dia akan accumulate more by week lah, atau by week ataupun by month. Mungkin by week lah, by week mungkin tu akan masuk $100, minggu depan tu masuk $100, minggu depan tu masuk. Sekiranya jatuh bawah lagi di kawasan support ni. Sebab apa? Dia expected untuk berlaku recovery buran balik di Bitcoin adalah mungkin dalam 1 tahun lah, which is expected mungkin awal tahun. Tengok hujung tahun ni mungkin akan tengok permulaan bulan, tapi price masih lagi dalam kawasan 40 ke 50k ataupun baru aja bermula. Sebab apa? Kalau tu draw kita punya weekly sebelum ni, right, so ada ini trend line ni, tapi tengok masih ingat lagi yang ni. So seperti kalau sampai bulan 10 price baru je break trend line ni. So seperti kalau yang ni baru break, kita akan draw panjang sikit. Yang ini, so sekiranya price masih lagi bermain ke bawah ni sampai 26, 24, 20 dan bermain kawasan 16, expected mungkin kalau main bawah lagi pun tak ada masalah main, and then expected kita sampai tu, expected bila price tu sampai antara 20 26 main bawah tu, kita akan nampak sideway lah buat program price, and then kita akan ada potential untuk break. So first break ni, walaupun hujung tahun ni mungkin kita akan price tu masih ada di bawah kawasan bawah 30, tapi kita dah melakukan break trendline bullish tu expected awal tahun
dan awal tahun depan atau pertengahan tahun depan barulah kita akan ada tengok pergerakan price yang menarik. So apa yang Zul akan buat untuk sementara waktu tu nak sampai, Zul akan accumulate more buy lah. Macam cakap, untuk point ni Zul akan budget dalam 10k, and then bila ada lagi kejatuhan di bawah ni, Zul akan accumulate more buy week lah. Maybe dalam RM100 ke $1 tak pasti, tengoklah. Tapi Zul selalunya akan buat pembelian dalam bentuk dalam USD dollar. So which is tenang untuk nak buat apa, Zul buat pengiraan Zul. So itu untuk Bitcoin, apa yang Zul akan buat. So untuk short term, untuk long term tadi Zul terangkan apa yang akan berlaku dan apa yang akan Zul buat. So kalau anda nak follow silakan, tapi apa yang Zul buat ni adalah bukan Zul bukanlah financial advisor. Zul hanya buat ni adalah untuk dokumentari Zul, apa yang Zul akan buat. Sebab apa Zul beli dalam Bitcoin untuk long term akan recover balik. Yes, Zul dalam Bitcoin pun Zul dah loss 30%. Total investment Zul 5 digit investment Zul. Dalam Bitcoin saja dah 30%, and then total untuk dia punya portfolio pun memang pun negatif 30 juga. So kebetulan total investment dan untuk dan di Bitcoin saja, untuk coin Bitcoin saja pun dah betul-betul di kawasan 30% negatif. So tak masalah, Zul akan accumulate buy more untuk bawah ni lebih banyak. Sebab apa? Zul nak dropkan Zul punya average per unit. So average per unit untuk Bitcoin tu sekarang ada di 52k. So BTC perlu bernaik balik di atas ke 52, barulah Zul akan profit untuk Bitcoin saja. So Zul akan buy more, accumulate more bawah ni. Bila Zul buy banyak di bawah ni, price average per unit tu akan drop lah, akan drop. Zul punya target untuk Zul dropkan Zul punya price per unit tu di bawah 40k. So bila jatuh 52, daripada 50 jatuh ke kawasan ni 40k, so which expected price tu melakukan kenaikan. Zul akan tak tunggu lama lah untuk price tu melakukan profit. Which bila berlaku kenaikan tu, expected profit more banyak lah. And then di altcoin pun Zul akan buy juga. Terutamanya antara yang Zul pakai adalah Matic lah. Matic tu belum ada lagi Zul punya target. Untuk Cardano, Dogecoin, XRP semua tu sudah ada. Tapi Zul akan cuba untuk cari altcoin yang lain. Contohnya Matic, Solana, Chainlink. Okay, macam Matic tu Zul boleh lagi target, mungkin Zul boleh dapat dalam 1k coin. Saya tengok sini price jatuh lagi. Zul expected price Matic boleh jatuh dalam 0.3 nanti. Okay, kita pergi Matic. Baik, Matic. Okay, Zul akan tunjukkan sebab ada tanya kau, ada banyak yang nak beli altcoin, dah boleh beli beli ke belum. So untuk altcoin sekarang ni, kita dah tengok banyak altcoin yang dah macam di Matic pun dah break bawah last support sebenarnya. Dah support. So macam cakap, bila break last bawah support tu tak tanda tak bagus lah untuk TA. Tapi untuk kita beli juga, sebab apa? Saya percaya untuk Matic ni dia sebab dia scaling, dia untuk mempercepatkan scaling Ethereum, so which is a good project. So apa yang Zul expectkan untuk beli ni, Zul akan expected bila dia price jatuh 80 ke 90%. So kita tengok price dia jatuh berapa daripada all time high. So sekarang harga baru jatuh dalam 77%. So Zul expected untuk Zul buy balik dalam Matic ni, expected price dalam jatuh dalam 80 atau ke 90. So 80 kawasan ni, all time high ni. So ada kawasan base, so boleh beli dalam kawasan 0.5 ke kawasan 0. Antara 0.2 dan 0.5. So which is sebab apa 0.5? Kalau tengok sini ada kawasan base lah. Matic buat kawasan base di bawah ini, di bawah kawasan support. So kita akan draw kat sini. Kat sini kita ada kawasan support. So which is betul-betul dalam kat ni, dalam antara kawasan 80% ke 80% ke 90% tu price akan bermain dalam kawasan tu. Akan buat color kuning. Kalau kuning kita buat color orange lah. Kalau buat color orange, so kita akan lock. So untuk price jatuh dalam kawasan ni antara 0.5 dan 0.2 atau 0.3 lah, barulah Zul akan masuk position untuk buy tu. Sebab apa? Zul expected untuk market cap akan jatuh dari bawah 1 trillion. So BTC akan jatuh drop bawah lagi. So expected boleh lagi jatuh ke bawah ini. So kalau Zul dapat beli dalam 0.2 tu very good lah. So now sebab tu cakap, tak ada yang tanya tu kat Matic dekat altcoin dah beli ke. Zul cakap kat Matic je, kalau dekat altcoin kalau boleh buat tara ni, jangan beli altcoin apa-apa lagi, tunggu dulu. Contoh macam Ethereum, walaupun Ethereum tu dah drop dia punya kawasan support, tapi support itu masih luas antara 1.7 1 trillion tu. Kita tunggu dulu, kita tunggu untuk total market. Sebab apa? Total market ni betul-betul tu nampak boleh jatuh free fall. Sebab free fall apa? Kita ada last support ni
1.36 ni, sekiranya price drop bawah 136 ni, kita akan ada free fall untuk sampai ke trilion. Bila jatuh ke trilion tu, kita akan nampak Bitcoin juga akan melakukan ada free fall. So hari ni macam tu dah berlaku free fall sebab apa, break bawah 30. Tapi break 30 pun kita ada lagi last support di bawah 28. So kita akan tunggu, bila nak tunggu another next free fall adalah bila price break ni. Kawasan ni adalah last support di kawasan 28 dalam 28,700 tu. Right, kat sini bila price break kawasan ni, kita akan ada free fall untuk ke kawasan 26. Kita punya first target untuk di dollar cost improved BTC. Sebab apa, macam cakap kat sini, kita pun berada, mungkin saja boleh je price tu dalam 26 terus melakukan bounce ke atas, terus start boleh turun tak lah. Tapi untuk sekarang ni, untuk kata kalau bounce dari sini, untuk price tu jadi bullish, kita tunggu perlu confirmation tu price at least perlu sampai ke kawasan, kalau price bounce daripada kawasan 26, right, kalau bounce daripada kawasan 26 ni, price perlu naik almost hampir ke 36k balik untuk bukan 36, bukan 13 straight, wherever dalam, bila price tu perlu naik break trend line ni. So which is jauh pergerakan tu. Bila jauh tu, dia akan banyak resistance kat kawasan ni untuk so tak bagus lah untuk bull, untuk momentum bull naik tu akan terganggu lah. So dia berbanding sekiranya price tu terus melakukan bawah 26, 27 dan 20 main sampai ni, so kita akan ada berkurangan resistance tu, dan kita ada berhampiran dengan kawasan ni tu. Bila price tu masuk break kawasan ni, dan secara marketnya, psikologi untuk marketnya, buyer akan kembali positif untuk buy Bitcoin. So kat sini kita akan ada momentum kuat untuk bull break setiap resistance yang ada ke atas ni. Untuk sekarang ni, price untuk break ke atas adalah amat susah. Sebab apa, kita terlalu banyak resistance. Tapi untuk price break ke bawah amatlah mudah. Sebab apa, kita tak banyak dah support di bawah. Contoh tadi, semalam kita ada support di 30 ni dah pun break. So now net support kita dah tak banyak support tu, kita hanya support lah 28 je. Bila break 28 ni lagi, kita akan break terus ke 26. Ada break 26, kita dah tak ada support, dah tak ada support lagi, beratukan bawah. So tak banyak support kali. Sebab apa, tak banyak base di kawasan antara 20 ke 30k. Sebab apa, kalau kita tengok dekat ini daily, kita akan nampak lah. So ini daily, kita tak nampak banyak base. Yang base, small base kat sini je. Ni kawasan 26, kemudian kita ada small base kat sini kawasan 24. So antara 26 dan 24 ni dah tak ada sebarang base. So akan ada free fall. Kat sini pun sama, bila drop dalam 26 ke 20k tak ada dah sebarang base, kita akan ada another free fall. So macam cakap, bila price tu jatuh di bawah 20k, kita akan probably akan nampak sideways. Sebab apa, di kawasan 20k ni, antara 20k dan last support 16k, kita ada base yang besar lah. So expected sekiranya price tu jatuh dalam kawasan ini, sekiranya price itu jatuh dalam kawasan macam dekat by 20-26 ni, kita akan nampak pergerakan yang sideways lah. Macam apa yang akan berlaku sekarang ni, antara 42, right, antara 42 dan 30 kita nampak, ataupun 36 kita nampak pergerakan macam ni. So kat sini kita akan nampak juga pergerakan yang sama juga. Bitcoin akan berlaku sekiranya price tu sampai di kawasan antara 20 dan 26k, kita probably akan nampak pergerakan melakukan kenaikan sikit ataupun melakukan kurangan, ataupun kita nampak double bottom, head shoulder untuk reversal. Sebab apa, bila sampai di kawasan ni expected dalam bulan 10, bulan 12 kita akan nampak mungkin hujung tahun. Kalau bulan 10 kat sini, kalau tak daya break lagi, mungkin kita nampak dalam bulan hujung tahun, bulan 11. So price dah pun berada berhampir dengan bull trend line, dan expected kalau break ni, psikologi untuk market akan berubah, and then buyer akan kembali positif untuk beli Bitcoin. Dan masa tu dalam market Bitcoin ni hanya tinggal orang yang positif aja. Positif lah market. Mungkin macam Zul yang expected harga akan naik balik, Zul akan hold untuk lama, Zul tak jual Bitcoin Zul. So probably masa tu akan kembali balik, and then bila price dah melakukan kenaikan ke atas, buyer-buyer yang kata hanya tunggu masa harga naik baru nak beli, masa itulah dia orang akan barulah FOMO dia beli. Tapi bukanlah kerana dia orang FOMO dalam kawasan ni masih lagi bagus, tapi sekiranya price tu dah pun berada di 80k 100k baru nak start beli, which is itu tak bagus lah. Apa yang berlaku kat kawasan ni, bila price berlaku banyak dalam kawasan antara 30 ke 65k ni, kita banyak ramai positif dalam market, ramai yang melakukan buy. Itu kata FOMO lah. Siapa yang dapat break, dapat
ambil profit, very, very good. Siapa yang cut loss awal pun very good. Kalau cut loss awal, dia akan tunggu position untuk buy sini. So macam Zul tak cut loss. Sebab apa? Untuk Zul start beli dalam 30k, and then Zul buy sini, and then Zul punya buy pun 52, Zul expected untuk 50, and then sekiranya Zul cut loss pun dalam 20%, Zul expected Zul boleh kawal lagi untuk loss tu. Sebab apa? Macam cakap, bila Zul buy lagi more bawah, Zul akan loss dalam Bitcoin tu akan berkurangan. So sekarang ni 30%, sebenarnya Zul dapat turunkan ke bawah 40k. Macam dengan Zul buy lagi, Zul akan expected untuk Bitcoin Zul punya untuk loss tu akan berkurangan bawah daripada 30k. So untuk long term sebenarnya strategi yang Zul pakai adalah lebih bagus untuk Zul daripada Zul cut loss. So Zul akan hold aja position tu. Duit yang Zul pakai ni adalah duit investment, bukanlah duit simpanan. So duit investment tu tak masalah, Zul tak pakai untuk emergency. So duit simpanan untuk emergency Zul ada untuk pakai lain. So which is tak ada masalah. Kalau duit ni pun dalam kripto terperangkap dalam 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, tak masalah, Zul masih boleh hold. Sebab apa? Zul ni bukanlah duit yang Zul akan guna untuk harian. Sebab apa? Zul harian tu adalah duit simpanan lain. So macam cakap, untuk investment anda perlu faham. So, untuk kawal psikologi anda perlu buat berbezakan duit simpanan. Ada, yes, yang pertama anda bekerja, ada macam cakap, anda perlu earn dulu. Earn itu adalah gaji anda lah, dapat gaji, kemudian anda perlu saving. Lepas saving, anda boleh invest. So invest tu bukanlah keseluruhan duit saving anda boleh bagi. Contohnya 50% duit daripada saving anda tu, 50% anda simpan dalam, maybe dalam ASB, tabung haji ke, dalam apa-apa saja yang ada return juga tiap tahun. Kemudian lagi 50% anda boleh invest macam tu buat. So 50% tu akan invest ke dalam tu punya crypto. So basically 50% ni sekiranya ada berlaku macam Bitcoin expected untuk berlaku 80, tapi tak jatuh dulu, crash. So apa yang dah berlaku sekarang ni, so duit yang duit investment tu boleh hold lama. So which sebenarnya dia tak mengganggu psikologi tu. Sebab apa? Duit ni lah duit investment, duit lain tu ada lagi, so tak menjejaskan apa. So dia boleh hold untuk 2 ataupun 3 tahun, tak ada masalah. Berbanding siapa yang pakai duit yang kata duit itulah duit simpanan, itulah duit investment. So which dia akan kacau anda punya psikologi tu. Untuk anda kalau bagus, kalau dah nampak, kalau kat atas ni kalau anda dah loss banyak, tapi Zul expected kalau anda dah loss bawah daripada 50%, Zul tak expected, tak payah jual lah, anda hold aja, tinggalkan. And then sekiranya anda masih lagi dalam 10%, 20% loss, probably anda boleh cut loss dulu, and then anda tunggu position untuk bawah dia, dan anda boleh start dollar cost average bila Bitcoin melakukan correction almost dalam 70%. So untuk Bitcoin sekarang dah melakukan correction sebanyak 50%. So kalau dalam 70%, right, 70% betul-betul, right, 70% betul-betul di kawasan 20k. So anda boleh tunggulah untuk price tu sampai dalam 20k. Tapi sekiranya andanya boleh buat dollar cost average dalam kawasan bot ni, anda boleh buat dollar cost average dollar 26k ke 16k ni. Macam cakap, anda buy sikit, which macam tu sebenarnya tu expectkan untuk anda bahagi dalam 10, macam ada 10k, anda bahagikan daripada 10. So ada 10 bahagian. So bumi ni buy 1000, bawah ni buy 1000, so ada baru 4000 habis. So bila berada bawah ni, anda boleh buy lagi lah macam tu, buy week. Sekali buy week anda beli 500, minggu depan buy 500, buy 500. Sebab apa? Bila sekiranya ada lagi price ke bawah, tak masalah. Sebab apa? Anda masih lagi modal tu, anda boleh beli lagi. Dollar cost average. So price yang kat atas ni, risau bila beli kat atas ni dan anda beli lebih banyak ke bawah ni, average unit anda akan jatuh. So tak perlu tunggu ke 26, seperti mungkin dalam 22, 23k harga naik, anda dah kembali profit. So itulah orang kata dollar cost average atau teknik-teknik dollar cost average yang selalu Zul pakai. Zul selalu ajarkan di dalam Zul punya channel. So itu je yang Zul nak terangkan untuk apa yang berlaku. Hari ni Zul terangkan untuk long term dan short term. So untuk short term, sekali lagi tu kita expected, Zul akan expected untuk melakukan price itu sama ada Zul expected probably dia akan jatuh ke 28 dulu, and then Zul tunggu dia untuk bang ke kuasa ni, kemudian Zul akan ambil short position whatever dalam trend line ni, kemudian Zul expected price tu akan jatuh 26. So now Zul maknanya nak tunggu short position. Zul tak masuk lagi, Zul tak ada yang tanya tu kat mana Zul position. Zul expected dalam, kalau ikutkan dalam 30, 31. So 31 inilah 30. So kalau expected tu yang pada trend line ni lah, antara trend line ni tak pasti yang berapa. So kita tengok pergerakan price, whatever price sampai di kawasan ni, Zul akan masuk position price. So whatever dalam price ni lah, tak boleh baru detail. Sebab tu cakap tak boleh nak share sekadar detail. Sebab apa? Anda perlu buat trend line tu, anda tahulah, anda monitor trend line tu. So price tu naik sini, baru anda boleh masuk short position. And then anda tengok juga RSI. Sebab apa Zul tak masuk terus short kat sini.
Sebab apa tu, tengok di inilah 4 hours price baru di oversold. So expected akan berlaku rebound kat atas. Bila rebound ni, so expected akan berlaku kat sini, barulah very good position untuk kita masuk short. So kita masuk sini, yes, price boleh jatuh ke 28, tapi price kembali balik atas ni tak guna. Lebih baik kita biarkan price tu jatuh bawah dan kita tunggu naik ke atas, and then next crash kita akan terus melakukan profit sampai ke 26. So tak risaukan, jangan FOMO kalau ketinggalan position buy ataupun buy ataupun sell, tak masalah. Dalam market sentiasa ada position yang lain tu. Anda terlepas satu peluang, tak semestinya anda akan terlepas another position tu, guys. Itu saja untuk malam ini. So sekiranya anda ada saran pertanyaan dan sebarang permintaan untuk tengok altcoin anda, boleh komen di bawah. Zul akan buat short video untuk altcoin anda tu, analisis di Facebook. So guys, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video-video daripada Zul. So bantu Zul untuk dapat 1k subscriber. Sudah pun 600 lebih, thank you. So hopefully minggu ni kita dapat ke 700. So guys, follow tu punya Facebook juga untuk maklumat-maklumat terkini, and sekiranya ada pergerakan ataupun ada Zul masuk position short, Zul akan share kan di Facebook. So guys, itu aja untuk malam ni. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, selamat raya, bye bye. Everybody get your fucking hands up.